Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sidang maghrib yang dirahmati Allah, baik di Masjid Baitul Salam, begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti daras pada malam ini secara langsung di rumah masing-masing. InsyaAllah pada malam hari ini saya akan berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan satu perkara yang sangat penting untuk kita memahaminya, kerana banyak kesalahfahaman berkenaan dengan perkara ini, iaitu berkenaan dengan nisfu Sya'ban, atau malam nisfu Sya'ban. Apa hakikat sebenarnya? Untuk kita semua mengetahui bahawa bulan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 di dalam kalender Islam, sebelum tibanya bulan Ramadan. InsyaAllah pada setelah bulan Sya'ban nanti kita akan memasuki bulan Ramadan, dan sekarang ini kita sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Saya ulang sekali lagi, bulan Sya'ban merupakan bulan yang ke-8 di dalam kalender Islam sebelum tibanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ke-9 di dalam kalender Islam. Dan berkenaan dengan bulan Sya'ban ini banyak sekali perkara-perkara yang dibincangkan ataupun disebarkan. Kalau kita lihat di dalam WhatsApp juga banyak perkara-perkara ataupun poin-poin yang dikirimkan kepada kita semua berkenaan dengan kelebihan-kelebihan bulan Sya'ban, di mana ada yang mengatakan bahawa bulan Sya'ban ini amalan kita semua diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga mengatakan bahawa Nabi SAW lebih banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini. Kemudian ada juga mengatakan bahawa Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita di dalam bulan Sya'ban ini. Kemudian Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya sebesar-besarnya di dalam bulan Sya'ban ini. Dan bulan Sya'ban ini kita orang-orang perlu banyak menambahkan amalan-amalannya. Nah, kalau betul ini ada semua, memang kita tahu bahawa setiap bulan tu ada keistimewaan-keistimewaannya. Tetapi kalaulah betul apa yang dikatakan oleh orang-orang berkenaan dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, pastinya Rasulullah SAW akan bercakap di dalam hadis-hadis beliau. Tetapi kebanyakan hadis-hadis berkenaan dengan bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban terutamanya merupakan hadis-hadis yang tidak mutawatir, merupakan hadis-hadis yang lemah. Jadi pada malam ini saya ingin berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan hakikat malam nisfu Sya'ban ataupun bulan Sya'ban ini yang seharusnya kita faham, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk itu perlu kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah menerangkan kepada kita semua dan memberitahukan kepada kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab, bahawa sesungguhnya bagi kamu dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang terbaik untuk orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi wujud Rasulullah SAW itu merupakan suri tauladan yang perlu kita ikuti. Kerana itulah beliau adalah merupakan suri tauladan yang terbaik. Dan dari contoh-contoh kehidupan Rasulullah SAW lah kita harus menjalani kehidupan kita. Allah Ta'ala telah memberikan kepada umat Islam satu prinsip, iaitu sunnah suci Rasulullah SAW. Berdasarkan pada prinsip itu, Baginda SAW telah bersabda kepada umatnya yang bermaksud, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa Rashidin dan Mahdiyin. Kerana contoh yang terbaik ialah
pada wujud yang diturunkan syariat ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan berberkat Rasulullah SAW telah terjadi bermacam-macam peristiwa, namun tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW sendiri melakukan atau memerintahkan kepada para sahabat supaya beribadah di malam itu. Kamu akan bernasib baik. Jadi Rasulullah SAW tak menetapkan bahawa malam ini kamu beribadahlah sebab banyaknya kerana kamu akan bernasib baik. Seperti mana yang dipercayai oleh orang-orang di luar sana, malam nisfu Sya'ban itu banyak-banyaklah kamu beribadat. Kamu akan bernasib baik, amalan kamu akan diangkat. Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jika kamu beribadah pada satu malam ini, maka kamu akan berjaya. Rasulullah SAW tak pernah bercakap seperti itu, bersabda seperti itu kepada sahabat-sahabat. Sebaliknya, apa yang Allah Ta'ala firmankan ialah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. yakni orang yang berusaha secara berterusan, terus-menerus di jalan kami, iaitu di jalan Allah Ta'ala, maka kami akan menunjukkan jalan kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diperolehi di dunia ini dengan hanya duduk-duduk saja datang rezeki kepada kita. Tidak. Semuanya memerlukan usaha daripada kita semua. Kerja keras daripada kita semua. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan bahawa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha keras di jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan kepadanya. Maka dia, yakni Allah yang merupakan Tuhan yang Maha Agung, yang segala sifat terkumpul dalam wujudnya, adakah tanpa berusaha kita dapat meraih keredaan dan rahmatnya? Kerana itu, dengan berpandangan bahawa mengkhususkan ibadah di malam nisfu Sya'ban dapat menuliskan takdir yang baik bagi nasib dan rezeki, bukanlah satu pandangan yang benar. Itu tak betul. Kepada mereka yang di luar sana yang mempercayai bahawa malam nisfu Sya'ban itu telah dituliskan takdir yang baik dan nasib serta rezeki yang baik bagi seseorang, itu tidak ada dituliskan. Dan di dalam syariat tidak ada ditemukan satu pun perintah demikian. Wujud yang berberkat yang mana syariat telah diturunkan kepadanya, itu Nabi Muhammad SAW, sepanjang kehidupan beliau telah berulang kali berlaku demikian, bahawa baginda SAW menyarankan kepada para sahabat dan umatnya supaya berusaha meraih keredaan dan rahmat Tuhan. Rasulullah SAW dan Al-Quran juga telah memberikan pelajaran bahawa lakukanlah usaha berulang kali dan demikian berserahlah kepada Allah untuk hasilnya. Di dalam syariat tidak ada terdapat pun perkara seperti itu. Allah Ta'ala mengurniakan rezeki dengan kurnianya. Hanya satu malam yang khusus untuk seluruh pekerjaan adalah suatu yang mustahil. Ini menolak kepercayaan orang-orang di luar sana. Ada malam yang dikhususkan, malam nisfu Sya'ban, di mana hanya satu malam yang dikhususkan untuk seluruh pekerjaan adalah suatu perkara yang mustahil. Amalannya diampunkan, rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua tidak boleh berlaku dalam satu malam, tidak. Tetapi apa yang Allah Ta'ala terangkan, kita haruslah bekerja keras jalannya. Tidak ada pun disebutkan di dalam syariat perkara seperti itu. Rasulullah SAW pun tak pernah disebutkan. Hazrat Masih Maud SAW bersabda berkenaan dengan malam pertengahan bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban, nisfu maksudnya pertengahan, bahawa adat resam ini semua adalah bidah, penambahan. Ini Hazrat Masih Maud SAW beritahukan kepada kita. Hazrat Khalifatul Masih pertama bersabda, perayaan malam nisfu Sya'ban, malam ke-11 dan ke-12 Muharram tidak dapat disabitkan terdapat di dalam syariat Islam. Jadi beliau di sini beliau menerangkan dua perkara. Satu, perayaan malam nisfu Sya'ban, dan kedua, perayaan ada orang-orang menyambut malam ke-11 dan ke-12 di bulan Muharram. Ada keistimewaan-keistimewaan yang tertentu, itu tidak disabitkan ataupun tidak terbukti di dalam syariat Islam. Hazrat Khalifatul Masih Al-Rabi rahimahullah ta'ala apabila ditanya apakah malam-malam itu terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW, iaitu malam nisfu Sya'ban, kemudian malam yang ke-11 dan ke-12 di bulan Muharram, ditanyakan
oleh seseorang kepada Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah taala, apakah terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah di kedua-dua malam itu Rasulullah SAW beribadah lebih dari kebiasaannya atau sama seperti hari-hari lainnya? Ini pertanyaan yang dibangkitkan oleh seseorang kepada huzur yang keempat. Beliau rahimahullah ta'ala bersabda, di manapun riwayat yang menyebutkan tentang ibadah Rasulullah SAW, tidak ada pun menyebutkan ibadah di hari yang khusus. Malah ada beberapa kali di mana Rasulullah SAW beribadah sepanjang malam sehingga kaki bagi dia menjadi bengkak. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Jika ingin mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, jika tidak dapat sepenuhnya pun, maka perlulah bangun di sebahagian malam untuk beribadah. Jadi apa yang kita dapat dalam sunnah Rasulullah SAW, beliau tidak mengkhususkan satu malam tertentu. Tetapi beliau setiap malam beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis diterangkan bagaimana Rasulullah SAW begitu banyaknya beribadah kepada Allah Taala sehingga kan kaki beliau membengkak. Tetapi tidak diterangkan bahawa ini adalah malam nisfu Sya'ban beliau beramal seperti itu. Tidak ada. Malah setiap malam beliau banyak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita mengkhususkan hanya hari-hari yang tertentu. Hazrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah ta'ala bersabda lagi, apapun sambutan malam nisfu Sya'ban sedikit pun tidak ada di dalam sunnah. Tidak ada dari sunnah Rasulullah SAW, tidak ada terbukti perkara itu. Tidak ada disebutkan di mana-mana pun. Sahabat radhiyallahu anhum sekalipun tidak pernah menyambutnya, tidak pula diamalkan oleh anak keturunan mereka. Kalau memang perkara ini, malam nisfu Sya'ban ini sangat penting, pastinya Rasulullah SAW ada menyambutnya ataupun merayakannya. Dan begitu juga pada sahabat-sahabat. Tetapi kita melihat tidak ada. Huzur keempat mengatakan tidak ada perkara itu, tidak terbukti daripada sunnah maupun sejarah. Jika ia hari yang begitu penting, mengapa sekalipun Hazrat Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkannya untuk menyambut sekian dan sekian? Seperti mana malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita. Tetapi malam nisfu Sya'ban tidak ada terbukti di dalam hadis mana-mana pun di mana Rasulullah SAW menerangkan ini kelebihannya, kamu perlu buat ini dan ini. Tidak ada. Dan tidak ada sambutan yang Rasulullah SAW lakukan. Ada beberapa pendapat yang berbeza di kalangan ulama dalam memberikan pendapat mengenai perkara ini, iaitu perkara nisfu Sya'ban. Dan secara qat'i, hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil adalah hadis-hadis yang lemah, palsu dan diada-adakan. Seperti mana tadi pun sebelum ini pun saya dah katakan, hadis-hadis yang ulama-ulama mengetengahkan, menceritakan berkenaan dengan kelebihan-kelebihan malam nisfu Sya'ban itu adalah merupakan hadis-hadis yang lemah, palsu, tidak mutawatir dan diada-adakan. Dan beserta dengan itu disimpulkan bahawa jika hadis-hadis dianggap benar sekalipun, yang mana di sisi ulama ia adalah tidak benar, yang direka, namun demikian sambutan nisfu Sya'ban yang dilakukan pada masa ini tidak ada dalilnya dan ia adalah satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan kerana tidak terbukti dalilnya dari sunnah-sunnah suci Rasulullah SAW. Oleh yang demikian, Hazrat Masih Maud alaihissalam yang datang untuk berjuang menentang bid'ah, untuk meneruskan misi beliau alaihissalam, kita bukan saja perlu menghindarkan diri daripada adat-adat resam yang buruk ini, malah kita juga hendaklah menyampaikan kepada mereka, itu memberitahukan kepada yang lain bahawa rahmat Allah Ta'ala tidak dapat diraih hanya dengan satu malam. Sebesar mana nilai sesuatu benda itu, sebesar itulah usaha yang harus dilakukan untuk memperolehinya. Jadi kita harus bedakan ya. Orang mengatakan, kenapa pula ada malam Lailatul Qadar? Kenapa ada malam yang khusus? Malam yang khusus itu Allah Ta'ala meletakkannya di dalam bulan yang sangat istimewa, yang mana Allah Ta'ala sendiri menerangkannya. Itu ada keterangannya. Dan bukan mudah untuk mendapat Lailatul Qadar. Kita perlu berusaha satu bulan itu. Berpuasa.
Berbeza dengan malam nisfu Syaban yang mereka katakan di dalam satu malam itu kamu akan dapat segala-galanya. Tidak. Tanpa kita berusaha tadi. Jadi itu kita harus bezakan ya. Malam nisfu Syaban yang diterangkan oleh huzur kepada kita semua, ianya tidak ada terbukti di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW maupun sunnah-sunnah suci Rasulullah SAW. Dan apabila seseorang itu menggegarkan arsy ilahi dengan doanya yang penuh kerendahan hati, pada mana-mana hari pun dia pasti akan meraih pengabulan di hadrat Allah Ta'ala. Jadi yang perlu ada dalam diri kita, seperti mana Rasulullah SAW juga bangun di tengah malam berusaha untuk mencari Allah Ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Dan apabila arsy Allah Ta'ala ini digoncangkan dengan doa-doa kita, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada akhirnya akan mengabulkan doa-doa kita. Perkara itu sama seperti Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan dalam kalangan umat Islam yang di luar sana. Ini malam nisfu Syaban mereka mempercayai ada keistimewaan. Begitu juga apa yang terjadi di kalangan umat Islam di luar sana, mereka mengatakan bahawa Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan itu pun adalah merupakan hari yang sangat istimewa. Mereka mengatakan ada istilah yang mereka pakai Jumatul Wida, Jumat perpisahan, di mana orang-orang yang tak pernah semayang pun pada hari Jumaat yang terakhir itu mereka mesti datang ke masjid. Di bulan Ramadan Jumaat yang terakhir itu untuk meminta keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini mereka yang mengada-adakan. Tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Kerana untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, untuk mendapatkan pengabulan daripada Allah Ta'ala, perlulah usaha keras daripada kita semua. Kita harus berusaha. Di mana Allah Ta'ala berfirman tadi, bahawa orang-orang yang berusaha di jalan kami, maka kami akan memberikan jalan petunjuk kepadanya. Selanjutnya, Huzur bersabda di akhir sekali, ini Huzur keempat menerangkan, saya ingin menyampaikan petikan daripada sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam di mana beliau alaihissalam menasihatkan kepada kita supaya menghindari perbuatan bid'ah. Beliau bersabda, aku melihat berjenis-jenis adat resam dan kebiasaan buruk sedang dilakukan di rumah-rumah kita yang menyebabkan iman semakin pudar. Ini terjadi di kalangan orang-orang jemaat juga, bahawa ada adat resam yang buruk ini hidup di dalam rumah-rumah kita. Ini Hazrat Masih Maud SAW sendiri memberitahukan. Ia sedang menjadi kalung leher ataupun menjadi kebanggaan. Orang bangga dengan adat-adat resam ini. Adat-adat resam yang buruk. Dan orang-orang ini begitu mencintai perbuatan yang melanggar syariat, yang mana ia seharusnya dilakukan terhadap kebaikan dan pekerjaan-pekerjaan agama. Jadi pada hari ini, aku mengatakan dengan suara yang lantang bahawa jalan yang lurus yang akan membawa seseorang ke syurga adalah mengamalkan ajaran Islam dengan meninggalkan syirik dan adat-adat resam. Dan apapun yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan apa juga yang diajarkan oleh Rasulnya SAW, janganlah kamu palingkan wajah ke kiri ataupun ke kanan darinya dan berjalanlah di atasnya, serta janganlah mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengannya. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidullah Ta'ala bin Nasir Aziz berkaitan dengan ini bersabda, untuk masuk ke dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam, perlulah menyelamatkan diri daripada setiap perkara yang menciptakan keburukan dan bid'ah di dalam agama. Kita seharusnya merasa gembira kerana kita adalah orang-orang yang mengikut satu agama yang membebaskan kita daripada adat resam masyarakat, bangsa dan keluarga. Daripada adat resam yang membebankan, jangan sampai kita mula melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah setelah melihat agama lain melakukannya. Jadi ini salah satu nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita semua, dan begitu juga Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidullah Ta'ala bin Nasir Aziz menerangkan kepada kita semua, jangan pernah kita menghidupkan adat-adat yang buruk ini di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita dan dalam society kita. Jadi berbalik kepada malam nisfu Syaban, ianya tidak terbukti daripada hadis-hadis sahih Rasulullah SAW.
Oleh kerana itu, sebab itulah di dalam jemaat kita tidak ada perkara-perkara yang seperti mana yang diadakan oleh orang-orang di luar daripada jemaat, di mana mereka menyambutnya begitu berlebih-lebihan. Dan itu semua tidak terbukti di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau sekiranya malam nisfu Syaban ini memang ada keistimewaan seperti mana yang mereka gambarkan, itu pastinya Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabat-sahabat, tetapi tidak ada. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan orang-orang di luar sana, kerana Hazrat Masih Maud SAW datang untuk menghapuskan segala adat-adat resam yang buruk ini dan membuang jauh adat-adat resam ini yang bertentangan dengan sunnah-sunnah suci Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita menerima kiriman WhatsApp dari kawan-kawan kita tentang nisfu Syaban, kita balas balik kepada mereka dengan cara yang baik, bahawa malam nisfu Syaban ini tidak ada terbukti di dalam sunnah suci Rasulullah SAW. Sebaliknya, di setiap malam beliau beramal, meningkatkan amalan beliau, berusaha meningkatkan amalan beliau untuk mendapat rahmat, kasih sayang dan pengabulan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang perlu kita faham, ya. Jangan sampai kita, ada juga saudara kita yang berkongsi WhatsApp yang mereka terima dari kawan-kawan mereka yang gair Ahmadi, mereka kerana ketidaktahuan mereka. Kerana memang apabila mereka bercakap tentang nisfu Syaban, mereka bawa hadis-hadis. Tapi seperti mana Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala bersabda tadi, bahawa hadis-hadis yang mereka bawa itu semua merupakan hadis-hadis yang tidak mutawatir, yang lemah, palsu dan diada-adakan. Jadi kita jangan terikut-ikut, ya. Jadi sedikit saya bacakan berkenaan dengan malam nisfu Syaban dalam bahasa Urdu. Kalau ada masa lagi, Tuan Saladin, ada lagi sikit, ya. Supaya orang-orang yang berbahasa Urdu boleh mengikuti daras kita juga pada malam ini. ये शब बारात के बारे में जो आप सबको पता है, आजकल लोग मना रहे हैं। ये शाबान के महीना है और शाबान के महीना ये मुस्लिम कैलेंडर में वो 8वीं महीना के रमज़ान से पहले ये शाबान आते हैं, शाबान के बाद रमज़ान। और शाबान में ये लोग शब बारात जो कहते हैं वो मनाए जाते हैं, लेकिन उसको इसका क्या हकीकत है, इसके बारे में जमात के क्या राय है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसके बारे में क्या फरमाया, और इसी तरह हमारा बाकी खुलाफा ने क्या फरमाया इसके बारे में। तो बहसियत अहमदी हमें ये इशारात पेश नज़र रखना चाहिए। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मतलब ये है कि हर खुद सख्ता काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। और आज का शब बारात जो मनाई जाती है उसकी कोई सनत नहीं है, बल्कि ये सारी गुमराही है। तो उसकी कोई हकीकत नहीं है, ना हदीस में ना कुरान में। अगर ये शब बारात के बारे में इतना अहम है तो जरूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में हदीस में इरशाद फरमाया, लेकिन कोई जो सही हदीस से कोई उसकी हकीकत नहीं है, मतलब उसके कोई सबूत नहीं है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात के मौका पर कोई इबादत, खास इबादत करते हैं, इसका कोई नहीं। हज़रत अब्बास बिन सारिया कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत करते हुए फरमाया, जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो बहुत इख्तिलाफ देखेंगे, ऐसी हालत में मेरी सुन्नत पर अमल करने को लाजिम पकड़ना और हिदायत याफ्ता खुलाफा राशिदीन के तरीक़ा को मजबूती से थामे रखना और उस पर सख्ती से जमे रहना, नेस दीन में पैदा होने वाली नई बातों से अपने दामन को बचाकर रखना, क्योंकि दीन में हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे घरों में किस्म किस्म की खराब रस्में और नालायक आदतें जिनसे ईमान जाता रहता है।
गले का हार हो रही है और उन बुरी रस्मों और खिलाफ शरा कामों से ये लोग ऐसा प्यार करते हैं जो नेक और दीनदारी के कामों से करना चाहिए। सो आज हम खोलकर बआवाज बुलंद के देते हैं कि सीधा राह जिससे इंसान बहशत में दाखिल होता है यही है कि शरीक और रस्म परस्ती के तरीकों को छोड़कर दीनी इस्लाम की राह इख्तियार की जाए और जो कुछ अल्लाह जलशाना ने कुरान शरीफ में फरमाया है और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की है उस राह से ना बाएं तरफ मुंह फेरें ना दाएं और ठीक ठीक उसी राह पर कदम मारें और उसके बरखिलाफ किसी राह को इख्तियार न करें। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल फरमाते हैं शब बारात की ईद 11वीं 12 वफत मुहर्रम के मामलात जो मौजूदा शरा इस्लाम में साबित नहीं। ये हज़रत खलीफतुल मसीह ने फरमाया शब बारात के बारे में। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी नरल्लाहु मरकदहु से सवाल किया गया कि शब बारात के रोज हलवा वगैरह तैयार करना अहमदियों के लिए जायज है या नहीं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, बिदअत है। हज़रत खलीफतुल मसीह राबी फरमाते हैं शब बारात का जो भी रिवाज है उसकी सुन्नत में कोई जगह नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। साहबा करम ने ना शब बारात मनाई ना आपके बाद की नस्लों ने। बस अगर इतना ही अहम एक दिन था तो क्या उस दिन का हजरत अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ना हुआ। तो जैसे मैंने कहा था अगर ये बहुत अहम रात है तो जरूर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मनाए जाते हैं और इसी तरह साहबा करम भी उसको मनाए जाते हैं, लेकिन कोई सुना नहीं हमें मिलता है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में इरशाद फरमाया। इतने अहम रात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई ऐसा जिक्र नहीं फरमाया कि उसको इस तरह मनाओ। मुख्तलिफ उलमा ने इस पर रोशनी डाली है और कतई तौर पर उन हदीसों को जिन हदीसों में शब बारात का जिक्र मिलता है या कमजोर या झूठी या मसनूई करार दिया है और साथ ये इस्तिंबात फरमाया है कि अगर उन हदीसों को सच्चा भी समझो जो उलमा के नजदीक दुरुस्त नहीं है, बात की बनाई हुई है बातें हैं, तो फिर भी जिस रंग में आजकल शब बारात मनाई जाती है उसकी कोई सनत नहीं है, बल्कि ये सरे गुमराही है। तो इसलिए हम इस चीज से अपने ताएं बचाना चाहिए। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से नहीं है और इसलिए हम उस पर अमल करने की जरूरत नहीं जैसे ये लोग बाकी गैर अमली मनाए जाते हैं। तो ये कुछ बातें जो शब बारात के बारे में आपके साथ मैंने शेयर किया है। उम्मीद है कि हम उस पर पूरे अमल करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको ये बिदअत से बचाएं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं है, उसको अमल करने की जरूरत नहीं। Allah Ta'ala हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua supaya kita senantiasa beramal sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuang segala bid'at-bid'at, penambahan-penambahan yang terdapat di dalam agama, terutamanya sekarang ini seperti mana saya katakan tadi, malam nisfu Syaban banyak sekali mereka mengemukakan hadis-hadis yang mana hadis-hadis itu tidak ada hubungannya dengan amalan-amalan suci Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, kita tidak perlu mengamalkan seperti mana yang diamalkan oleh orang-orang di luar daripada jemaat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga kita dapat beramal sesuai dengan sunnah suci Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.